Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada detik ini, kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan projek kami, iaitu projek mereka bentuk drainage. Sebelum memulakan pembentangan, saya Amni Mahira binti Muhammad Hashim. Saya Hamizah binti Zainin. Saya Nurul Azhara Abdul Jamal. Dan saya Umi Safuha binti Siddiq. Seperti yang kita sedia maklum bahawa air lebih 70% di muka bumi ini adalah dipenuhi dengan air. Memang tidak dinafikan lagi, air juga merupakan keperluan asas seharian kita dalam menjalani kehidupan seharian kita. Tetapi, bagi setengah kes, air merupakan musuh utama bagi sesuatu komposisi lain seperti jalan raya. Dan jalan raya itu juga akan lebih efisien sewaktu jalan itu berada dalam keadaan yang kering. Oleh itu, suatu sistem perparitan atau longkang perlu dibina bagi mengelakkan air bertakung di atas permukaan jalan raya dan kawasan sekitarnya. Sistem perparitan atau longkang yang baik dan efisien akan dapat mengalirkan air dengan baik, seterusnya dapat membantu jalan dalam keadaan kering dengan lebih cepat dan mudah supaya pemanduan menjadi lebih selamat. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan melabel jenis-jenis drain yang sesuai diguna pakai untuk jalan bermula dari CH0 hingga CH600. Kedua, menganalisis dan sketch arah aliran air sepanjang saliran, dan yang terakhir sekali ialah mereka bentuk saiz untuk sistem pengaliran longkang di kawasan Kampung Merting. Metodologi. Kita mula dengan proses untuk mereka bentuk drainage. Untuk memudahkan kerja, satu carta alih perlu dibuat supaya kerja menjadi lebih teratur. Proses mereka bentuk bermula dengan memilih reka bentuk ari, diikuti dengan membuat pembahagian sub-catchment. Setelah itu, kira ataupun buat anggaran nilai TC iaitu time of concentration dengan menggunakan formula. Jadi, kita dapat mengira dengan lebih mudah. Kira jumlah purata keamatan hujan ataupun lebih dikenali sebagai I, iaitu rainfall intensity. Setelah dapat nilai I, kita kira pula nilai runoff coefficient diikuti dengan nilai Q. Dan akhir sekali, kita mereka bentuk saliran. Untuk nilai Q, kita kena guna formula, iaitu Q sama dengan CIA bahagi dengan 360. Q ni adalah formula Q hydraulic, di mana C itu adalah runoff coefficient, I itu intensity dalam unit milimeter per jam, dan A adalah luas. Seterusnya, kita kena kira nilai TC menggunakan formula. TC adalah hasil tambah T0 dan TD. Formula T0 adalah seperti yang berikut, iaitu 107 kali dengan mu kali L0 kuasa 1/3 bahagi dengan S0 kuasa 1/5. L ataupun L0 adalah overland sheet flow path length dalam unit meter. Mu adalah nilai Horton roughness dan S adalah slope of overland surface dalam peratus. Okey, untuk kira TD pula, kita ada formula dia sendiri, iaitu mu kali dengan LD bahagi dengan 60 kali dengan R kuasa 2/3 kali dengan S kuasa 1/2. L adalah length of bridge dalam unit meter, mu adalah manning roughness, S adalah friction slope, dan R adalah hydraulic radius. Kita teruskan lagi dengan mengira nilai I. Untuk kira nilai I, sebenarnya ada dua kaedah ataupun cara. Cara yang pertama, kita gunakan graf IDF. Graf IDF ni kita boleh ambil daripada mas-mas second edition, dan cara yang kedua adalah menggunakan formula. Kumpulan kami telah menggunakan kaedah yang kedua, iaitu dengan menggunakan formula seperti formula yang tertera, iaitu I sama dengan lambda kali dengan T kuasa K bahagi dengan hasil tambah D dan theta dikuasakan dengan mu. T adalah 15 tahun, D adalah storm duration, dan
nilai D, theta, mu dan juga lambda kita ambil daripada Mas second edition, bahagian untuk kampung Mertin punya lah, iaitu projek kita. Setelah mengira nilai Q hidrologi melalui kaedah rational method, langkah seterusnya adalah untuk mereka bentuk longkang menggunakan Manning formula, iaitu Q sama dengan 1/n darab A darab R kuasa 2/3 darab S kuasa 1/2. N itu adalah Manning roughness, kita ambil daripada table. A adalah luas dalam unit meter squared, R adalah hydraulic radius, iaitu R sama dengan A bagi P. P itu adalah wetted perimeter. Seterusnya adalah data analisis. Seperti yang sudah dinyatakan dalam flowchart sebelum ini, langkah awal yang kami lakukan adalah dengan membuat bahagian kawasan-kawasan yang terlibat. Berdasarkan gambar ini, terdapat 6 bahagian yang diwarnakan mengikut label masing-masing, di mana dengan pembahagian kawasan ini, kita dapat mengira seberapa banyak air tadahan yang ditampung di kawasan tersebut. Tambahan pula, ianya adalah memudahkan untuk kami untuk membuat perkiraan yang seterusnya. Pertama sekali, ini merupakan hasil data yang dikira menggunakan formula yang tertera, di mana ianya melibatkan kesemua kawasan yang sudah dilabel. Jadi, seperti yang kita lihat, kesemua nilai weightage ini, iaitu C, mempunyai lebih kurang sama nilainya. Dengan mendapatkan nilai C ini, kita dapat mengira Q masma ataupun Q hydrologi untuk kawasan tersebut, diikuti dengan nilai intensity seperti yang dimaklumkan dalam metodologi sebelum ini. Ini merupakan hasil daripada perkiraan Q hydrologi dengan menggunakan kaedah rational method. Di sini kami lampirkan kesemua nilai Q pada setiap channel. Secara kasarnya, kami mengira setiap channel itu mengikut kawasan yang berada dalam channel tersebut. Sebagai contoh, channel 75 merangkumi kawasan 1 dan juga kawasan 6. Jadi, kami mendapatkan nilai Q di kawasan tersebut. Ini adalah nilai Q daripada channel 325 sehingga 525. Seterusnya, ini adalah channel 550 sehingga channel 600. Jadi, bagi roadside drainage, kami memilih roadside drain type 3 di mana ia adalah precast concrete block drain. Kami memilih jenis dan saiz ini setelah membuat pertimbangan terhadap Q hydrologi sebelum ini. Roadside drainage ini akan digunakan di semua channel dari channel 0 sehingga 600. Di sini kami menggunakan kaedah Manning formula untuk mengira Q di mana N sama dengan 0.015, area 0.418 meter square, R sama dengan 0.2131 meter. Nilai ini adalah constants bagi setiap channel. Hanya berbeza pada keturunan sahaja. Jadi ini adalah nilai Q yang direka bentuk. Seterusnya adalah bench drainage. Kami memilih jenis type 1 iaitu cast in situ concrete V-drain. Seperti yang kita lihat, nilai N adalah 0.015, nilai area 0.356 meter square dan R adalah 0.2095 meter. Bench drain ini digunakan pada channel 75 sehingga 150, channel 325 sehingga 450. Jadi ini adalah nilai Q yang telah dikira menggunakan Manning formula. Yang ketiga adalah interceptor drainage. Kami memilih interceptor drainage type 2 iaitu cast in situ concrete drain. Untuk interceptor drainage ini, ia melibatkan hanya dua channel sahaja, iaitu channel 350 dan juga channel 375. Nilai N, A dan juga R adalah constant, manakala slope juga digunakan mengikut ketinggian tanah tersebut. Jadi, seperti yang kita boleh lihat, ini merupakan nilai Q yang direka bentuk.
Seterusnya adalah perbincangan. Dalam melaksanakan projek ini, kaedah rational method ini adalah salah satu kaedah yang mudah untuk dipraktikkan bagi mengira Q hydrology berbanding dengan kaedah yang lain seperti hydrograph method. Jadi dengan mendapatkan nilai Q hydrology ini, kita dapat membandingkan nilai Q tersebut dengan nilai Q yang direka bentuk yang menggunakan Manning formula. Selain itu, dalam melaksanakan projek ini, kami dapati penggunaan saiz dan jenis longkang adalah perkara utama dan penting dalam pembinaan, di mana sekiranya kita mendapat reka bentuk yang sesuai, maka dapatlah mengurangkan pembaziran pembinaan, termasuklah dari segi kos dan juga bahan mentah. Kesimpulannya, kami berjaya mengaplikasikan subjek hidrolik ini dalam mereka bentuk longkang bagi kawasan Kampung Merting. Semasa mereka bentuk, kami mendapati bahawa kesemua faktor memberi kesan terhadap pemilihan longkang yang sesuai. Oleh yang demikian, kami merujuk kepada MASMA ataupun standard JKR iaitu Jabatan Kerja Raya untuk melaksanakan tugasan ini. Akhir sekali, kami dapat belajar dan memahami teknik-teknik yang betul dalam kerja mereka bentuk longkang ini dengan bantuan pensyarah maupun daripada rujukan ilmiah. Sekian, itu sahaja daripada kami, Kumpulan 8. Terima kasih.